Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Welcome to my channel. Selamat datang dan juga salam terima kasih dan juga salam juga daripada saya FMCBR. Apa ya nak cakap hari ni ya? Sebenarnya ramai yang PM saya dan bertanya macam mana nak buat counting wave, dan soalan yang paling banyak yang ditanya adalah ini. Alright, ini yang ni. Bagaimana nak start dengan wave 1? Wave 1 ataupun wave A lah, kalau correction tu A, B and C lah. Bagaimana nak start dengan wave 1 ataupun wave A? Oh, terlalu banyak yang bertanya tentang benda ini. Wave bila dah start dengan 1, makanya mereka kata 3, 4, 5 tu dah boleh nampak, okey, ataupun ABC tu dah boleh nampak. Tetapi yang ini, this is the biggest question yang always people ask me, how to start the counting of wave number 1. Baik. Setiap orang ada cara dia. Setiap orang ada cara dia dan setiap orang ada kaedahnya masing-masing. Alright. Dan kalau kita melihat kepada elect wave sendiri, okey, tiada spesifik yang menunjukkan bagaimanakah cara untuk membuat counting wave 1. Namun selepas berlaku barulah kita boleh buat marking dan juga buat labeling untuk wave seterusnya. So di sini apa yang boleh saya beritahu adalah bagaimanakah untuk membuat ataupun melihat yang ini as a 1, yang ini as a 2, ini adalah 3, A, B, C as a 4, dan now dia pergi kepada 5. FMCBR mungkin ada cara sendiri untuk melihat kepada wave number 1. Okey, nak beritahu tak? Okeylah, macam ni lah. Apalah, rezeki masing-masing dan juga kefahaman juga masing-masing. Baik. Yang pertama sekali, ini adalah saya punya praktis lah. Wave nombor 1. Kriteria wave nombor 1. Yang pertama, apabila ini berlaku, kluster dipecahkan, menunjukkan situasi wave nombor 1 sedang dibentuk. Alright, ini yang pertama. Okey, ada situasi yang kedua, iaitu bagaimana sekiranya tiada kluster, dan itu nanti. But ini yang paling mudah sekali untuk dilihat. Counting wave number 1, kluster dipecahkan. Nah, apa maksud kluster? Bila kita melihat satu perjalanan market, okey, sebelum pada dia berubah, rata-rata market akan buat cluster ataupun kita panggil sebagai consolidation. Alright, consolidation maksudnya lebih kurang seperti sideways lah. Alright, nah dia akan buat overshoot. So ini biasanya merujuk kepada correction wave number 4 sekiranya ini adalah ending of the trend. Dan kita ada Fibonacci untuk kita ukur seperti mana kalau kita nak lihat di sini sebagai ending kepada satu clusternya mana? Clusternya berada di area sini. Ini nampak kan? Ini dia punya sideways dia ni. Dia akan buat overshoot, alright? Dia akan buat overshoot dan dia akan buat turun lah. Nah, dalam FMCBR kita ada
Fibonacci untuk kita ukur dia mana ending kepada satu perjalanan. Seperti ini kalau kita lihat mulanya di sini maka dia pasti akan ada ending. So ini 5 minit punya 5 minit punya time frame. So di sini kalau kita lihat saya boleh beritahu somewhere di sini. Saya akan buat satu penarikan Fibonacci. Dan kita akan pergi balik kepada tadi. Alright. So sampai di area zone 161 ni overshoot dia. Ini saya menggunakan body close to shadow. So dia punya last candle ataupun overshoot dia adalah di shadow to shadow sebab ini adalah gold. Yes, right. So kalau kita lihat balik situasinya adalah di area sini. Di area sinilah. Nampak? So dia berada di kawasan zone 161. So di sinilah kita menganggap bahawasanya pullback akan berakhir di kawasan zone 161 dan maksima adalah zone di kawasan zone 261. Alright, now kita ada Fibo untuk kita ukur berapa jauh market ini akan berjalan. So di sini kita berada di kawasan zone 161 which is very very good. Alright, kita buang dulu. Di kawasan zone 161 which is a very very good. Now sebelum pada sesuatu wave 1 ni berlaku, kita akan melihat akan ada berlaku cluster which is where is a cluster? Here is a cluster. So ini akan merujuk kepada satu bentuk di area sinilah. Area sini ataupun saya lebih suka mengambil di sekitar sini. Nampak ada dia sideway ni, ada di sekitar sini. Dan dia buat overshoot lah, dia buat overshoot. Sebenarnya daripada pergerakan ini juga boleh diukur, instead of kita ambil di sini sebagai pergerakan hakiki daripada bawah kepada atas ending, kita juga boleh mengukur pergerakan subwave dia daripada sini sampai ke atas. Contoh, kalau kita lihat di sini, ya, di sini, alright, kita boleh mengukur juga di area sini, ambil di sini sampai ke atas. Right. Ini dia punya CB1. So ending dia adalah daripada shadow to shadow untuk ambil worst case scenario. So ini lebih tepat ambil dia punya subwave dia. So ini adalah kawasan zone 161. So dalam FM sebab tidak masalah untuk itu kerana kita ada tempat atau cara untuk kita mengukur kemungkinan berlaku ending. Okey, itu satu. Yang kedua, apabila kita sudah ada tools yang kita guna untuk mengukur ending kepada satu perjalanan di sini. Alright. Now, this is the biggest question ataupun the biggest differentiate ataupun different di antara kita nak differentiatekan di antara wave trader dengan biasa. Yang biasa akan ambil sell di sini, alright, based on mungkin dia melihat ada macam SND ke apa ke head and shoulder ataupun mungkin juga melihat kepada head and shoulder mungkin di area sini. Alright. Oh, di sini sudah pecah. Okey, mungkin juga mereka ambil di area sini support resistance, alright. Okey, mereka mengambil di sini. Tetapi dalam wave trader mereka akan pastikan berlaku satu perjalanan terlebih dahulu yang mana perjalanan ini mengkonfirmkan bahawasanya itu adalah wave 1. Nah, cirinya adalah kluster dipecahkan. So, ini adalah kluster ataupun dia punya sideway. Sebab kita dah kata di sini dia akan berlaku sideway. Kemudian dia pecah dan kita menunggu satu kluster datang dan juga memecahkan satu pergerakan datang dan memecahkan kluster ini. So yang ini kita akan define sebagai wave nombor 1. Alright. So di sini kita melihat satu pergerakan yang telah memecahkan di area kluster ini. Alright. Dan normally di kawasan kluster ini juga diambil sebagai untuk wave nombor 2. Tapi itu sabar. Tak masuk. Kita bukan nak masuk yang itu.
Kita tidak masuk yang tu. Belum kita buat step by step lah. Dan sekarang kita cuba nak mengenal ini adalah wave 1. Fiber ni kita buang sebab dia dah berada di kawasan 161. Dan ini adalah kawasan kluster yang telah dipecahkan. Baik. Bila kita melihat kluster ni dipecahkan, biasanya kita akan menganggap ini adalah wave 1 ataupun A. Itu kemudian. Cumanya kita mengatakan ini adalah first move untuk membuat trend. Alright. Nah, kluster ini pula wajib dipecah, wajib ada overshoot. Wajib ada overshoot, bukan dipecahkan. Tapi wajib ada overshoot which is show that fake out ke apa ke. Dan kemudian dia akan turun dan memecahkan area di kawasan ini. Ini adalah saya punya praktis untuk melihat bagaimana satu-satu, sama juga seperti ini kalau kita tengok. Market ini ada satu kluster di area sini. Ini 5 minit lah. So, you boleh buat ini di mana-mana time frame sebab ini adalah konsep. So, di sini ada satu kluster dan dia buat satu overshoot. Bila dia buat satu overshoot dan kita boleh jangkakan sebab di sini kita boleh ukur sebelum pada kluster tu, kita boleh ukur berapa jauh market akan turun based pada CB dan sebagainya lah. So, based pada sini dia pergi situasi 261. Right, sebab di sini ada satu CB pecah. So, based on Fibonacci untuk FMCBR itu memang tidak ada masalah sebab kita tahu di mana dia punya ini. Tetapi, now kita sedang membicarakan soal bagaimana untuk melihat satu-satu wave 1 itu berlaku, dia naik dan dia memecahkan kluster ini. Nah, bila dia memecahkan kluster ini, biasanya kita akan mengatakan bahawasanya zone cluster ini juga berpotensi untuk menjadi zone untuk wave nombor 2 seperti di sini. Wave nombor 2, kalau ni ada 1, 2, 3, somewhere di area sini, 3, 4 dan 5. So di sini akan jadi 1, di sini 1, ini akan jadi 2. So perjalanan di sini adalah 1, ini adalah 2. So di sini juga sama, kalau ini kita katakan sebagai cluster dan cluster ini juga akan menjadi satu boundary untuk wave nombor 2. Wave nombor 2. So kalau ini 1, ini akan jadi 2. Right. Now, mengenal wave nombor 1 ini penting sebab dengan adanya wave nombor 1 lah makanya kita akan ada 3, 4 dan 5. So now, kepentingan wave 1 adalah jangan buat silap dalam mencari cluster sebab you sepatutnya ambil di kawasan ending kepada satu perjalanan. Contoh di area sini kalau kita lihat ending bagi satu perjalanan, saya beritahu tak ada masalah dalam FMCBR. Kenapa? Kerana kita tahu dekat mana kita nak buat satu penarikan Fibonacci. So sekarang dia berada di zone 42, 423. Nah, itu satu ya. Kemudian kita lihat di area sini ada satu cluster yang dia telah buat overshoot. Okey, dia naik, dia buat sideway lah, dia buat sideway. Kemudian dia buat overshoot. Dia buat overshoot dan dia turun. Nah, penurunan ini jelas memecahkan satu kluster di area sini. Dan kluster ini juga akan menjadi tempat untuk wave nombor 2. Kalau ini 1, ini akan jadi 2. Ini boleh makan. Ini boleh makan. Why? Sebab kita dah mengenal pasti kluster ini. Itu satu. Itu sama kan? Semuanya sama kan? Pecah, turun balik. Nah, itu satu. Nak beritahu semua tak? Ada 2, 3 perkara lagi. No. So, saya tak akan beritahu. Buat masa inilah. Ada 2, 3 benda lagi yang untuk mengkonfirmkan ini adalah wave nombor 1. Buat masa ini, kita belajar dulu soal wave nombor 1, which is cluster wajib dipecahkan. Bila cluster telah wajib dipecahkan dengan adanya overshoot, zone cluster ini anda tarik dan anda akan dapati wave nombor 2 probability untuk naik di sini adalah amat besar. Wave nombor 2 sebelum dia pergi kepada wave nombor 3. Alright. Ini cara saya iaitu mencari di mana cluster. Dan cluster ini yang dipecahkan. So di sini juga sama. Kita melihat satu perjalanan turun dan di sini dia buat satu sideway. Which is, this is a cluster. This is a cluster, kemudian dia buat overshoot. Bila dia buat overshoot saja, okay, termasuk juga overshoot ni sampai ke area sini lah. Sampai ke area sini dia buat satu overshoot.
Nah, zone cluster yang telah dipecahkan ini tarik dan juga akan menjadi tempat untuk kawasan wave nombor 2. Which is kalau ini 1, ini akan jadi 2. Di area sini, you still in the buy mode, even though you dah buy di sini, market turun selagi mana cluster tak pecahkan dan juga tak ada yang break di bawah ini. So counting masih valid dan you akan dapat 1, 2, dia akan pergi 3, 4 dan 5. Alright. Now, ada ketika kluster tu agak besar, maka bila kita melihat kluster tu agak besar, maksudnya apa? Maksudnya perjalanan tu agak jauh lah. Alright, saya bagi contoh yang lain. Alright, ini juga satu kluster, which is this a cluster yang telah di overshoot ataupun dipecahkan ke bawah sebelum pada satu perjalanan naik untuk memecahkan kluster ini, dan zone ini dipanjangkan. Even though dia sekarang ni kalau zone ini terlalu besar, dia naik, ini tak berapa nak. Orang kata, ini pecah tak pecah, pecah tak pecah. And finally dia pecah. So it's okay because you dah tahu ini adalah kawasan zone 1, apa ni, wave nombor 1. Then yang turun adalah wave nombor 2 di dalam zone cluster ini. Di dalam zone cluster ini wave nombor 2 dan dia pergi kepada 3. Baik. Dia memerlukan latihan yang agak banyak ni. Ini adalah cluster, ini adalah sideway. Mengenal satu-satu perjalanan itu based on cluster. Ini adalah cluster. Cluster ini dia buat overshoot, very very important. Key point dia ada overshoot, kemudian ada satu perjalanan turun yang memecahkan cluster ini, dan finally tarik kawasan cluster, you will have your wave number 2. So si 1 ni 2 dan all the way 3 pergi kepada 4 dan terus kepada 5. So di sini juga ada beberapa role yang harus, itu wave nombor 2 ini juga ada beberapa role yang harus difahami. Tapi kita tidak bercakap sekarang ini. Alright, kita hanya membicarakan the biggest question that all people always ask me adalah bagaimana untuk mencari wave nombor 1. Right, wave nombor 1. So saya punya cara mungkin lain orang, lain cara dia berbeza, tetapi kalau ini bermanfaat kepada anda, alright, buat praktis. Wave nombor 1 wajib ada cluster, dan cluster ini wajib ada overshoot, dan overshoot ini dia akan turun balik dan pecahkan di sini dan tunggu untuk wave nombor 2. So kalau SND ataupun SNR, mereka mungkin ambil di area sini. Okey. Tetapi kalau dia naiklah. So maksudnya benda ni tak berjadi, tak mungkin juga dia akan menjadi satu halangan yang kuat dan dia tidak menjadi wave 1, dan dia naik lagi ke atas dan dia menjadi support yang kuat. So di sini tidak menjadikan dia adalah wave nombor 1. Wave nombor 1 dia wajib pecah cluster, right? Dan yang ini tidak ada. So di sini dia naik di kawasan sini. So ada risikonya kalau kita ambil di mana ni? Right. Ada risikonya kalau kita ambil share di area sini kerana mungkin dia akan naik lagi. Tetapi risiko itu rendah bila cluster dipecahkan, kita share di area cluster ini. So pandai-pandai, you kena pandai untuk minimalkan risiko. Tambahkan pelaburan, besarkan lot, minimalkan risiko. Right. Ini pun sama juga. Right. Ini pun sama. Ada cluster yang dipecahkan. Di sini pun sama, ada cluster yang dipecahkan. Okey, cluster dipecahkan, ada satu overshoot ke atas, dan finally market ini turun. You buat satu cluster ni daripada sini, you ambil. Saya tidak boleh beritahu apa ni exactly dia punya zone. You kena selalu tengok shadow to shadow ataupun body punya cluster. Tapi bagi saya melihat kepada beberapa faktor lain seperti swap zone dan sebagainya. Alright, ini pun sama juga. Ini ada satu cluster which is dia akan buat sideway dan dia buat overshoot. Bila dia buat overshoot, dia turun, break this cluster. Alright, so this is from here to here. So market turun, alright, dan dia naik balik kepada dalam zone cluster dan akhirnya dapat dia punya wave number 5 atau wave mungkin ini adalah A, B dan C. Itu kena tengok nanti. Tapi yang saya nak bicarakan adalah yang inilah, yang pertama ni. Yang pertama adalah yang paling penting. So di sini juga sama. Di sini ada satu cluster, alright, you boleh nampak sideway.
dia buat overshoot dan dipecahkan. So cluster ni ditarik ataupun dipanjangkan dia punya zone dia. So you boleh dapat di sini dia naik balik dalam zone cluster. So kalau ini adalah 1, ini adalah 2, seterusnya. Kalau ini adalah A, ini adalah B, terus kepada C. Bab untuk counting itu lain. Bab untuk mencari the first wave yang akan bergerak dan menjadi satu pemacu arah itu penting. So dalam ada beberapa bahagian lagi di sini sebab ada kluster juga yang tidak begitu kukuh. Ada faktor tambahan lagi tapi saya tidak bicarakan sekarang kerana saya hanya membicarakan hanya satu asbab saja untuk melihat wave satu iaitu kluster dipecahkan. Okey, semoga manfaat bagi anda semua. Alright, FMCB sentiasa bersama dengan anda, support saya dan juga bersama dengan mengikuti tips-tips yang selalu FMCB akan bagi. Alhamdulillah kalau anda support dan sebagainya, saya lagi bersemangat untuk memberikan banyak lagi tips-tips untuk trading, terutama untuk mereka-mereka yang baru untuk bermula dalam trading. Alright, untuk mereka yang baru untuk menceburi bidang trading, masih banyak lagi yang akan saya beritahu. Itu pun kalau anda semua support saya. Kalau anda tak support, apa saya nak cakap, tak ada orang nak dengar. So basically dia begitulah. So itu saja. Alright. Assalamualaikum. Maafkan saya kalau ada salah bahasa kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.